Assalamualaikum dan hai semua. Saya Elisha Zahara binti Gislin dari unit BM ambilan Jun 2023. Saya Jasminawati binti Eriasa dari PPI SMP Tesel SK. Saya Mahira Nur Soleha binti Mahir dari PPI SMP Tesel SK. Hari ini kami akan laksanakan tugas yang ketiga, yaitu penganjuran. Jom kita saksikan kuis yang telah kami sediakan. Baiklah, untuk permainan ini, setiap pemain dikehendaki untuk memutarkan roda misteri untuk memilih nomor soalan. Kemudian, pemain dikehendaki untuk menjawab soalan tersebut dengan mengaitkan dua perkara, yaitu Rasulullah sebagai qudwah hasanah dan juga Islam sebagai cara hidup. Baiklah, perkenalkan nama dan asal unit mana? Assalamualaikum, nama saya Aisyah, saya dari Tesel. Kita disuruh bersyukur untuk menambah nikmat. Namun, ada kalanya kita ditimpa bala. Bagaimanakah mampu melatih diri untuk bersyukur apabila diuji mengikut cara Rasulullah? So, berdasarkan soalan tersebut, jawapan saya ialah cara bersyukur dan mengikut cara Rasulullah SAW. Biarpun kita ditimpa bala, ialah dengan sentiasa berkata selawat, kan, kita menjunjung Nabi Muhammad SAW dan para rasul. Jadi dengan itu kita boleh macam keep bersyukur. Kita akan rasa, oh, seteruk-teruk kita ni ada lagi teruk orang dari kita, saudara kita di Palestin, kan, mereka sangatlah serba kekurangan. Jadi kita perlu reflect diri kita bahawa kita tidak seteruk itu seperti saudara-saudara kita di sana. Baiklah, untuk stesen kami, berapa bintang yang Aisyah boleh bagi? Out of 3 bintang. 3 bintang. Sekali dia senyum saya. Jelaskan peranan iman dalam kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan soalan yang kita berikan tadi, peranan iman dalam kehidupan kita ni pertama sekali adalah sebagai pedoman. Iman itu merupakan satu ikatan kepada seorang manusia yang mana manusia itu mengaku bahawa dia ada Tuhan, beragama yang dia perlu patuhi. Contohnya dalam Islam itu sendiri, agama yang kita perlu patuhi adalah Islam, dan pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah gunanya iman dalam kehidupan manusia. Terima kasih atas soalan yang diberi oleh saudari Mahira. Mengapa Rasulullah merupakan qudwah hasanah? Kerana Rasulullah itu lima syahadah. Aku bersaksi bahawa Rasulullah itu Rasulullah Allah. Jadi dari situ kita dapat lihat dengan jelas bahawa Rasulullah itu adalah contoh ataupun akidah yang kita patut ikuti dalam mana menjadi seorang muslim yang sejati. Syukran. 3 bintang. Kakak boleh perkenalkan nama? Assalamualaikum, nama saya Syaidatun Asirah, boleh panggil Kak Syai. Apakah hukum seseorang itu berjaga sepanjang malam? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab, kalau salah tolong betulkan ke. Okay, hukum berjaga sepanjang malam, hukumnya makruh kerana kita ni manusia ada sunnatullahnya yang ditetapkan. Sebab Allah sudah tetapkan siang adalah untuk kita bekerja, malam adalah untuk kita berehat. Itu dia punya dalil. Nanti kita boleh rujuk dalam Al-Quran. Allah ada sebutkan, insyaAllah. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahawa siang itu tempat kita mencari nafkah dan malam untuk kita beristirahat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman bahawa itu adalah sunnatullah, sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi manusia itu mengerjakannya, insyaAllah. Nama saya Nesha binti Aman. Nama saya Nashdi binti Mustafa. Kami dari unit PSK saya. Soalan dia,
Berikan 3 ciri-ciri keteguhan akidah yang mendorong kepada kebahagiaan dalam sesebuah keluarga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama sekalinya, Nabi menjamin keluarga yang bahagia. Kita mestilah dalam keluarga tu benda yang pertama kita mesti jaga solat. Macam mana pun kita mesti jaga solat. Sebab solat tu apa kata kunci kepada kebahagiaan lah. Imanuddin macam tu. Kalau dalam satu keluarga, dalam satu rumah tak solat, memang akan apa orang kata ibarat ni lah. Sebab dia bila tiang kan, bila satu tiang tu tak ada seorang daripada keluarga kita tak solat, macam tu lah juga untuk sebuah keluarga. So yang paling pertama kita kena jaga solat. Sebab tu kalau kita tengok isu masalah keluarga, kalau kita tengok faktor utama dia adalah tak jaga solat dalam kalangan keluarga lah. Okey. Yang kedua, Yang kedua, kita pergi kepada tadi solat. Yang kedua, kita pergi kepada jadikan Rasulullah SAW sebagai guru hasanah kita. Maksudnya, contoh sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri. Jadikan Rasulullah SAW itu sebagai kita punya role model. Macam mana Rasulullah memimpin keluarga, macam mana Rasulullah nak didik anak-anak. Begitulah supaya mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Jangan nak ikut kepala je, sebab manusia ni ada nafsu. Dia kena ikutlah panduan dan juga ajar daripada Allah, dan jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kita punya role model. Okey, itu sahaja. Kami bagi nama saya Nur Ahmad. Saya dari Science 2. Hai, saya pun dari Science 2. Nama saya Wonders Adi. Selanjutnya, adakah wajar untuk seseorang mempunyai sifat pemurah dan suka menderma? Soalan dia adalah, adakah wajar untuk seorang mempunyai sifat pemurah dan menderma? Jadi jawapannya adalah sangat-sangat wajar. Kenapa? Sedekah itu adalah satu perkara yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah juga akan sentiasa menginfakkan setiap dirhamnya kepada dirinya, tetapi kepada masyarakatnya lah. Bahasa mudah sekarangnya adalah masyarakat. Hatta masa akhir ayat Rasulullah SAW juga suruh untuk mendermakan segala hartanya untuk masyarakatnya, umatnya. Jadi dari situ kita nampaklah betapa pentingnya untuk kita bersedekah. Ingatlah dalam ada hadis Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, jika berlakunya hari kiamat dan di tangan tu ada benih tamar dan dia berupaya untuk menanam tamar tu, sebaiknya dia telah menanam biji benih tu untuk mendapatkan pahala yang besar. Jadi maksudnya kat sini, menderma tu adalah satu perkara ataupun satu sunnah yang besar lah. Kenapa dia adalah salah satu amal jariah. Jadi contohlah kita mendermakan Yasin di IPG Camp, dan selama mana belajar IPG Camp tu yang menggunakan Yasin tu, selama tu lah kita akan dapat pahala. Dekat sini kesimpulannya ataupun pendek katanya, sangatlah wajar untuk kita menderma ataupun menanamkan sifat suka menderma dan pemurah ni, kerana ini bukan sahaja mencontohi Nabi, tetapi ianya juga membawa manfaat dan ada pahala yang sangat besar dan berganda. Jadi itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada pendapat saya, wajar seseorang itu mempunyai sifat yang pemurah dan juga sifat menderma, kerana ia merupakan salah satu amalan yang sangat dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun selalu mendermakan harta-hartanya di jalan Allah. Jadi kat situ kita sebagai muslim yang sejati, kita perlulah mengamalkan amalan yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kerana untuk pengetahuan semualah, kita di dunia ini semua akan terputus segala amalan kecuali sedekah, amal jariah tu. Jadi kesimpulan saya pada hari ini ialah jangan pernah takut untuk bersedekah. Kerana bila kita bersedekah, kita bukan saja bertambah murahnya rezeki tu, kita juga akan diberikan ganjaran pahala yang hebat di akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Tidak kan? Ya gharami salatum bis. Tiga bintang. Soalnya dari kelas PSK. Saya nak kata dari kelas SK1. Anda berikan 2 sebab ketika makan, 2 adab dan ketika makan, dan jelaskan adab tersebut dengan kedua hasanah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Okey, jadi soalan yang kami dapat tadi adalah 2 adab ketika makan Nabi Muhammad SAW juga ada buat. Okey, yang pertama adab ketika makan adalah Nabi Muhammad SAW sentiasa makan dengan tangan kanan. Kita dapat tahu juga yang Nabi Muhammad walaupun dengan sikat rambut, dengan mengambil barang, dengan salam tangan orang, Nabi Muhammad SAW sentiasa menggunakan tangan kanannya. Yang kedua adalah doa sebelum makan. Kenapa pentingnya Rasulullah SAW ni minta kita baca doa sebelum makan? Salah satunya, kenapa supaya kita dihindari daripada syaitan ketika kita makan. Apabila syaitan mengikuti kita makan, boleh jadi kita ni makan banyak pun dah rasa kenyang. Betul tidak? Sadar sama-sama kan? Jadi itulah sebab Rasulullah SAW suruh kita baca doa sebelum makan. Setujukah kakak dengan pernyataan Islam sebagai cara hidup terbaik? Bismillahirrahmanirrahim. Daripada saya sangat setuju Islam itu adalah cara hidup yang terbaik kerana Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapat lihat Islam ni adalah melingkupi keseluruhan aspek kehidupan. Tidak seperti agama lain yang hanya berfokuskan kepada aspek kerohanian semata-mata. Sebagai contoh, Islam ada panduan hidup berkaitan ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu rumah tangga, ilmu apa lagi Kak Fani? Ilmu sains semualah segala-galanya. Maksudnya di sini Islam ni kenapa cara hidup yang terbaik ni kita ni ada panduan dua kitab yang kita pegangkan oleh Rasulullah SAW tinggalkan untuk kita untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Jadi Islam ni apabila Islam ni kenapa dia jadi cara hidup yang terbaik ialah dalam setiap aspek tu mempunyai adab-adab dia, mempunyai apa orang bilang apa tu? Mempunyai tata cara dia. Jadi kenapa Islam yang terbaik? Sebab Islam ni mudah menjaga semua aspek. Walaupun bagi contoh, kalau bagi contohnya macam kita bermusafir, Allah ni bagi kita rusuh untuk kemudahan. Boleh jadi kita solat jamaah dan qasar. Jadi tidak terburu-buru untuk solat. Kita boleh tangguhkan dari solat zuhur kepada solat asar. Contohnya begitu. Oleh sebab itulah Islam ni kami sangat bersetuju dan Islam adalah cara hidup yang terbaik. لنقطة التعيين يا غرامي Hai semua, sebelum saya memberitahu kesimpulan daripada pertandingan kita pada hari ini, izinkan saya memberi maksud kedua hasanah. Menurut Al-Baqlaqi 2003, kedua bermaksud menunjukkan contoh yang baik, menjadi teladan dan juga menjadi model kehidupan. Sedangkan hasanah pula menurut beliau merupakan perbuatan yang baik. Rasulullah SAW sebagai kedua hasanah, mari saya terangkan. Perkataan kedua hasanah digunakan dalam Al-Quran agar kita sebagai umat Islam dapat mencontohi Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Sebesar-besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah Islam dan juga iman. Islam bukan sahaja agama yang perlu dipraktikkan dan dihayati dalam upacara-upacara tertentu. Bahkan Islam juga boleh dijadikan cara hidup. Islam itu indah kan? Setiap urusan hidup mestilah diselarasikan dengan Islam. Sesiapa yang mencorakkan gaya hidupnya selain daripada apa yang diajarkan dan yang tertulis di dalam Al-Quran dan berlanggar daripada apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, maka dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidupnya tidak akan diperakui dan tidak akan diakui oleh Allah dan akan termasuk ke dalam orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Islam tidak memadai dengan hanya sekadar agama di dalam kad pengenalan. Islam juga tidak memadai dengan hanya berdasarkan keturunan. Banyak alasan mengapa manusia perlu patuh kepada agama Islam. Manusia banyak melakukan kesalahan walaupun akal mereka dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Seperti yang dikatakan oleh Mahira, dua tema pertandingan kita ialah Rasulullah sebagai kedua hasanah dan juga Islam sebagai satu cara hidup beraspekkan
akidah, fiqh, dan juga adab dan akhlak. Akidah Islam merupakan kepercayaan atau keimanan kepada hakikat atau nilai-nilai yang mutlak, yang tetap dan kukuh, yang pasti dan hakiki lagi kudus dan suci seperti yang terdapat dalam ajaran Islam. Seterusnya, fiqh. Fiqh merupakan hukum-hukum perundangan yang bertujuan mengatur kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Sama ada berupa hukum-hukum yang berkaitan taharah, solat, zakat, puasa, dan haji. Fiqh juga berkaitan dengan muamalat dalam urusan-urusan peribadi seperti perkahwinan, perwarisan, dan juga berkaitan dengan urusan am seperti perniagaan, jenayah, pemerintahan, perhubungan antarabangsa, dan lain. Dan akhir sekali merupakan akhlak. Akhlak merupakan perkataan bahasa Arab yang bermaksud tingkah laku, perangai, atau kepribadian. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dengannya lahir sesuatu perbuatan atau tingkah laku. Perbuatan atau tingkah laku berlaku dengan spontan hasil dari pancaran rohani manusia. Begitulah maksud akidah, fiqh, dan juga adab dan akhlak. Ajaran Islam adalah dalam bentuk kesepaduan yang sempurna. Segala cabang ajaran Islam dapat saya simpulkan seperti tubuh badan manusia. Jika tubuh badan manusia itu kakinya kambing, tangannya arnab, kepalanya harimau, pastilah itu bukan merupakan tubuh badan yang sempurna. Jika tubuh badannya manusia, pastilah anggota lainnya juga ia. Begitulah kita sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam, kita mestilah menggayakan cara hidup yang betul, berlandaskan agama dan juga Rasulullah sebagai qudwah hasanah, agar hidup kita sentiasa diridhai Allah dan tidak terpesong daripada jalannya. Sekian, itu sahaja daripada kami. Bye.